Tin Milo PAS kini diagih untuk bayar hutang. Jika anda masih ingat, Januari tahun lalu, Pesuruhanjaya PAS Perak Haji Razman Zakaria pernah menegaskan bahawa budaya derma telah menjadi darah daging dan sebati dalam perjuangan ahli PAS. Katanya mungkin mereka yang biasa bergelumang dengan rasuah melihat setiap pemberian itu bermaksud kepentingan diri. Namun bagi PAS dan ahlinya, setiap sumbangan derma bermatlamat akhirat dan rasuah adalah sesuatu yang keji di dalam Islam. Menurut Razman, PAS Perak juga baru-baru ini melancarkan kutipan derma untuk membeli kenderaan pacuan 4 roda bagi kegunaan Jabatan Amal menghadapi musibah dan bencana yang seringkali melanda negara. Katanya di seluruh negara rakyat akan bertemu dengan markas-markas PAS hinggakan peringkat cawangan. Semuanya milik parti dari sumbangan ahli. Jadi tidak hairanlah PAS dikenali dan dilabelkan sebagai parti Tin Milo. Terkini, PAS merayu ahlinya menghulurkan sumbangan bagi membiayai perintah pembayaran oleh mahkamah terhadap akhbar parti itu, Harakah. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, mahkamah telah memerintahkan PAS membayar tuntutan samaan daripada bekas pencetak akhbar Harakah NAJ Press Resources M. Sedia Berhad berjumlah sebanyak RM656,233.69. Menerusi kenyataan pada 5 Februari yang kembali tular, Taqiyuddin berkata, semua peringkat PAS negeri, kawasan dan Dewan-Dewan Pusat menghulurkan sumbangan. Keputusan yang dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat yang dipengerusikan Presiden Tan Sri Abdul Hadi Awang itu dibuat bagi mengelakkan tindakan undang-undang seterusnya dikenakan terhadap parti dan Harakah jika bayaran tersebut gagal dilunaskan segera. Sehubungan itu, Badan Perhubungan PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan dikehendaki menghulurkan sumbangan sebanyak RM5,000. Sementara itu, Dewan-Dewan Pusat iaitu Dewan Ulama PAS Pusat, Dewan Pemuda PAS Pusat, Dewan Muslimat PAS Pusat, Dewan Himpunan Penyokong PAS DHPP dan Sidang As-Sabikun perlu memberi sumbangan berjumlah sebanyak RM4,000. Sumbangan bernilai RM3,000 pula daripada setiap PAS kawasan. Sesungguhnya sumbangan ini sahaja yang akan menjamin kelangsungan wadah dan menyelamatkan medium PAS iaitu Harakah yang telah memainkan peranan sejak sekian lama membantu perjuangan ummah yang diterajui oleh PAS khususnya dalam bidang tarbiyah, dakwah dan siasah, kata Taqiyuddin di Lapor Harapan Daily. Beliau yang juga ahli Parlimen Kota Baru berkata, segala sumbangan bagi tujuan tersebut boleh didepositkan terus ke akaun parti itu dengan meletakkan rujukan sumbangan Selamatkan Harakah. Tambahnya lagi, sumbangan seboleh-bolehnya dihulurkan sebelum atau pada 28 Februari lalu. Untuk rekod, Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 5 Disember 2023 telah memerintahkan PAS membayar sebanyak RM656,233.69 kepada bekas pencetak akhbar Harakah NAJ Press Resources M. Sedia Berhad yang menuntut baki bayaran perkhidmatan mencetak. Perintah itu dibuat selepas membenarkan permohonan NAJ Press selaku plaintiff untuk mendapatkan penghakiman terus kepada tuntutan samannya terhadap PAS. Kes saman tersebut menyaksikan NAJ Press turut menamakan Taqiyuddin selaku Setiausaha Agung PAS dan penerbit akhbar Harakah Galeri Media Serbanika Sedia Berhad sebagai defendant kedua dan ketiga. Dalam writ saman dan penyataan tuntutan difailkan pada 11 Julai 2023, NAJ selaku plaintiff mendakwa ia beberapa kali membuat tuntutan terhadap baki bayaran perkhidmatan untuk mencetak akhbar Harakah. Plaintiff mendakwa ia juga menghantar surat tuntutan bertarikh 3 April 2019 untuk menuntut baki bayaran tersebut. Defendant kemudian melalui surat bertarikh 8 April 2019 mengakui jumlah tunggakan dan berjanji untuk melunaskan bayaran tetapi gagal berbuat demikian. Plaintiff berkata ia kemudian menghantar surat peringatan kepada PAS dan Harakah bertarikh 5 Ogos 2019 melalui Taqiyuddin selaku Setiausaha Agung parti bagi menuntut tunggakan baki bayaran itu. Walau bagaimanapun, semua defendant masih gagal berbuat demikian. Isu tuntutan hutang tertunggak bekas syarikat pencetak Harakah sepatutnya boleh diselesaikan sekiranya ada pemimpin PAS serius untuk menyelesaikan masalah berkenaan tanpa menadah Tin Milo.
Jika ada keinginan di pihak pimpinan PAS, banyak pilihan yang boleh diambil oleh parti berkenaan bagi mengumpulkan sumber keuangan. Salah satu daripadanya yang boleh difikirkan ialah menjana modal melalui penjualan nombor plet kenderaan VIP yang kini digunakan para pemimpin PAS. Menurutnya, umum mengetahui ramai pemimpin PAS mempunyai kenderaan mewah yang dihiasi dengan nombor pendaftaran bertaraf VIP dan bernilai tinggi. Hasil jualan atau lelongan nombor-nombor plet tersebut, walaupun mungkin tidak dapat menembus keseluruhan hutang, paling tidak bolehlah melunaskan sebahagian daripadanya. Tindakan ini bukan sahaja menjadi langkah proaktif bagi mendapatkan sumber keuangan dengan cepat dan mudah, malah boleh dicontohi ahli PAS dalam usaha mendidik mereka memahami erti pengorbanan. Bukankah walaun akan berbuat dan berkorban apa sahaja untuk PAS? Jangan hanya kuat menjerit tentang Islam semasa pilihan raya sahaja, tetapi parti dan pemimpin PAS sendiri tidak mengamalkan apa yang dilalak. Ketika isu ini dipaparkan media, rakyat kini dipersilakan menilai sejauh mana kemampuan serta kesungguhan parti itu dalam isu urus takbir yang baik. Hutang yang hendak dibayar atas kesilapan tabir urus pimpinan, kini Tin Milo pula yang diarak untuk disumbat dengan duit daripada akar umbi dan para penyokong. Bagaimana PAS nak tabir negara jika fenomena Tin Milo masih diangkat menjadi agenda utama oleh mereka yang kononnya sentiasa berurat leher membangkitkan isu nilai ringgit dan ekonomi negara? Ingat, nilai hutang yang ditinggalkan oleh kerajaan Tebuk Atap selama 33 bulan pentadbiran bukan kecil-kecil anak. Apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang bekerja keras untuk melunaskannya, mereka pula yang bising nak menjadi langau. Wang rakyat disakau bukan sedikit. Jana wibawa menjadi lubuk duit dan kini anak menantu entah ke mana. Di mana suara Tan Sri Abdul Hadi Awang tentang isu ini? Membisu 1000 bahasa, dikemam semahu mungkin asalkan kesalahan rakan sebantalnya tidak kedengaran. Inikah pimpinan Islam yang dipuja walaun kononnya memperjuangkan Islam? Negara hampir hancur dek pimpinan kurang cerdik. 33 bulan makan gaji buta dan jago ponteng sidang parlimen. Jangan ingat rakyat lupa semua itu. Rakyat sentiasa memerhati.